Apa khabar semua? Dulu saya pernah tengok cerita Air Force One yang mana ada satu part tu kapal terbang tu boleh isi minyak sambil dia terbang. Air Force One tu dah lah kapal terbang gergasi Boeing 747. Berapa banyaklah minyak dia nak pakai kan? Itu pun boleh isi minyak sambil terbang. Kapal terbang yang bawa minyak tu pula, berapa banyak minyak dia kena bawa? Adakah dia macam lori tanker tapi dia terbang? Kenapa benda ni tak dibuat dekat flight kita yang biasa macam kita naik Malaysia Airlines ataupun Air Asia tu? Atau mungkin lagi best, kenapa tak boleh buat atas jalan? Senang sikit, balik kampung tak payah singgah petrol pump kan? Sambil jalan dekat highway tu, bila nampak tanker, isi minyak sekejap tanpa perlu berhenti. Anda rasa logik ke tak logik? Okey, jom kita tengok pasal aerial refueling ni dulu. Jadi aerial refueling ni sebenarnya adalah proses memindahkan minyak dari kapal terbang tanker kepada kapal terbang penerima semasa kedua-duanya tengah terbang. Kenapa nak kena buat macam ni? Kenapa tak isi penuh-penuh dekat darat saja? Kan lebih selamat. Jadi sebab apa teknologi ni dibuat adalah pasal load ataupun berat. Bayangkan sebuah jet pejuang, kalau dia nak terbang jauh, dia kenalah bawa minyak yang sangat banyak. Tapi bila bawa minyak yang banyak, kapal terbang tu jadi berat. Dan bila dia dah berat, dia tak bolehlah nak bawa bahan letupan ataupun peluru berpandu yang banyak sebab dah tak larat nak terbang sebab minyak tu berat sangat. Jadi cara yang lebih baik untuk angkut senjata ni adalah jet ni akan take off dengan minyak sikit tapi penuh dengan senjata. Bila dah sampai dekat atas sana, barulah tanker datang dan top up minyak supaya jet tu boleh meneruskan misi tanpa perlu landing. Jadi bila boleh refuel mid-air ni, serta-merta jet pejuang tadi boleh cover kawasan yang sangat luas dan terbang berjam-jam lamanya tanpa berhenti. Secara teori, nak terbang berhari-hari pun boleh, berminggu-minggu pun boleh, sampailah pilot tu letih atau dia nak kena buang air. Dan teknologi ni pun bukanlah teknologi baru tau. Dari tahun 20-an lagi dah ada. Tapi walaupun dah 100 tahun orang buat benda ni, kenapa kapal terbang komersial yang kita biasa naik tu tak isi minyak macam ni? Dia lebih sanggup transit berjam-jam sebelum terbang semula. Kan jimat masa kalau tak payah transit. Sebabnya adalah prosedur ni walaupun nampak macam cool kan. Aerial refueling ni adalah satu prosedur yang sangat berisiko tinggi. Jarak antara dua kapal terbang tu pun sangat dekat. Sampaikan kalau kata ada angin kuat sikit ke, position dia lari sikit ke, kena dekat wake terbulan dari kapal tanker tu ke, memang kedua-dua kapal terbang ni boleh berlanggar dan meletup. Dah lah benda tu tanker kan, memang mudah meletup. Tapi sebelum tu, kalau anda enjoy video ni, jangan lupa tekan butang subscribe kalau belum. Sebab banyak lagi video-video best saya tengah plankan untuk anda. Okey, jom sambung. Untuk military punya operation, risiko tu memang sebahagian dari kerja mereka. Tapi untuk kapal terbang penumpang yang bawa beratus-ratus orang awam, risiko ni tak masuk akal lah untuk diambil. Kita dalam kapal terbang tu pun kalau bergegar sikit dah panik kan. Ini kan bila nampak ada kapal terbang lain yang terbang sangat dekat macam tu. Lagipun, kos untuk menyediakan satu kapal terbang tanker hanya untuk bawa minyak dekat atas sana adalah sangat mahal berbanding kalau kapal terbang tu mendarat sekejap dekat airport untuk isi minyak. Sambil-sambil transit tu pun diorang boleh juga nak tukar kru ke, nak restock makanan ke, boleh rehat sekejap dan banyak benda lah boleh dibuat. Jadi dari segi bisnes memang tak untung langsung untuk syarikat penerbangan buat aerial refueling macam ni. Kalau anda nak tahu, proses nak menyambungkan hos minyak dekat atas langit ni ada dia punya operational envelope dia. Maksudnya, kedua-dua kapal terbang ni kena terbang dalam satu kelajuan dan ketinggian yang sangat spesifik. Biasanya diorang akan buat dekat ketinggian antara 10,000 hingga 30,000 kaki. Kalau terbang tinggi sangat, udara tu akan jadi nipis. Jadi enjin kedua-dua pesawat tu mungkin tak cukup power untuk stabilkan dia punya ketinggian tu. Kelajuan pun tak bolehlah kata laju sangat. Biasanya sekitar 250 ke 315 knots. Anda tahu tak, helikopter pun boleh isi minyak macam ni. Part ni saya risau sikit sebab helikopter kan terbang tak adalah laju sangat macam kapal terbang biasa. Tanker tu pula adalah kapal terbang biasa. Jadi helikopter tu kena macam kejar sikit lah. Kalau nak suruh tanker tu slow sangat, nanti dia stall pula. Betul tak? Ada dua sistem utama yang biasa digunakan untuk aerial refueling ni. Yang pertama dipanggil sistem flying boom yang selalu US Air Force guna.
Dia macam ada satu batang pipe yang keras yang dikawal oleh operator dekat belakang tanker tu untuk dimasukkan ke dalam lubang minyak jet pejuang. Memang ada officer dia yang duduk meniarap dekat belakang tanker tu dan operate benda ni supaya sampai dekat jet tu punya tempat isi minyak. Cara ni memang sangat pantas yang mana flow rate minyak ni boleh sampai beribu-ribu gallon dalam masa seminit. Untuk sistem yang kedua pula, diorang boleh juga menggunakan hose yang lembut dengan ada benda macam bakul dekat hujung dia. Untuk sistem yang macam ni, pilot kapal terbang yang menerima tu lah yang kena pandai-pandai masukkan probe dia ke dalam bakul tu. Sistem ni lebih fleksibel, banyak digunakan oleh Navy dan juga negara-negara lain, termasuklah dalam rantau kita. Jadi sekarang saya nak tanya anda, kalau sambil terbang dengan kelajuan yang tinggi, dengan angin lagi pun boleh buat, takkan dekat jalan raya tak boleh buat kot? Bayangkan anda tengah drive long distance, time raya pula tu. Lepas tu minyak dah nak habis tapi malas nak singgah R&R sebab beratur panjang. Tiba-tiba ada lori tanker lalu dekat sebelah ke, dekat depan ke, dia pun hulurkan hos dan anda isi minyak kereta tu sambil kata tengah drive dalam 60 km sejam macam tu. Bunyi macam best kan? Nak kata laju, tak adalah laju sangat. Tapi sebenarnya bukan senang lah nak buat benda ni. Tak isi minyak tengah jalan macam ni pun dah banyak kemalangan. Apatah lagi kalau ada hos yang tengah bersambung macam ni. Nak jaga distance yang selamat tu memang susah kalau ada hos yang bersambung macam ni. Kalau kereta depan brake mengejut, memang habislah terbakar semua orang. Kereta kita pun memang tidaklah direka untuk terima minyak dengan tekanan yang tinggi sewaktu bergerak. Kapal terbang yang refueling dekat atas tu pun, bila terdesak je dia orang buat macam tu. Even Air Force One yang boleh refueling mid-air tu pun takkan buat macam tu kalau dia tengah bawa presiden. Dalam movie je lah macam tu. Dan even dekat track racing pun macam NASCAR, macam Formula 1, diorang lebih rela buat pit stop, spend beberapa saat dekat situ daripada cuba nak mengisi minyak masa tengah racing. Kalau kereta EV lagilah tu lama pula nak kena connect, betul tak? Memang tak masuk akal buat dekat darat. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.